Hello, hai. Hari ni saya nak share pasal tanaman halia saya. Okey, satu perkara yang saya cuba testing ataupun eksperimen dalam setahun ni, daripada tahun lepas sampai sekarang, saya memang cuba pelbagai cara tanam halia untuk dapatkan halia muda. Saya tak pernah try halia tua, tapi saya try so far halia muda yang memerlukan hampir 4 ke 5 bulan untuk hasil dia, untuk dapat halia muda. Tak kira lah kita pergi pasar, kita ambil halia Cina ke, halia daripada Thailand ke, kita kita potong tunas yang dah keluar tunas tu kan, yang rhizome dipanggil kan, kita masukkan ke dalam tanah ataupun kokopit. Lepas tu alirkan pembajaan yang betul. Saya nampak dia memang tumbuh. Memang dah eksperimen 2-3 kali, 2-3 musim kot. Macam saya ada try banyak kali dah dalam polybag yang sama macam ni. Tapi kali ni kan, okey, pertama kali saya guna tanah organik. Tapi tanah organik tu ada campuran 7 jenis barang, macam tanah liat, tanah kompos, kokopit, sekam bakar. Lepas tu ada lagi lah topsoil, macam-macam. Dia ada banyak benda, pasir, semua ada campur dalam tanah organik yang saya beli dekat Mid Valley, beg besar yang 25 kg tu. Saya rasa dekat RM16 saya beli. Saya pakai yang tu dalam pasu besar ni. Dah setahun lebih saya pakai. Padahal apa-apa yang saya tanam dalam ni sentiasa tumbuh saja, tak ada masalah. Tapi apa yang kelebihan yang saya buat tu, saya alihkan baja AB saya ke pot yang ni lah, walaupun saya pakai tanah organik. Jadi kali ni saya tanam kangkung, dia jalan juga macam tu kan. Tapi kan, untuk halia kan, kebanyakan orang yang tanam dekat ladang, kalau halia ni dah macam 8 bulan atau 9 bulan nak dapatkan halia tua kan, halia bentung ke apa tak kisah kan, ladang tu dah tak boleh pakai untuk selama setahun ke 2 tahun. Sebab ikut kawan saya masa dia buat pun sama. Saya tengok dekat YouTuber pun yang ada ladang pun dia kata benda yang sama. Dia kata kalau tanam kat ladang, bukan dekat polybag, memang ladang tu kena bagi rest sampai dia recover selama setahun lebih atau 2 tahun, baru kita boleh tanam balik untuk dapatkan hasil halia. Kita tak boleh terus dah pungut hasil lepas tu letak balik rhizome yang baru kan. Jadi tak boleh macam tu dia kata. Tapi saya rasa itu mungkin satu mitos sajalah, myth saja. Sebab mana-mana tanah kita dapat pun, kalau kita buat treatment macam dolomite, lepas tu NPK 16 16 16 ikut berkala kan. Lepas tu kita gemburkan tanah, biarkan 2 minggu, kena hujan, lepas tu dah season kan. Saya rasa tanah tu dah sembuh daripada apa-apa yang ditanam dulu, dah dirawat. Jadi tanah macam tu boleh tanam balik. Itu ikut pembelajaran saya lah. Sebab kita dapat mana-mana tanah pun, kalau tanah tu kekurangan apa-apa jenis mineral kan, ya, kita boleh tambah balik. Itu dari segi Jabatan Pertanian. Saya tengok dokumen diorang pun, diorang kata kalau tanah tu kita bawa untuk testing, dia kata tanah ni kekurangan macam fosforus, kekurangan kalsium, jadi you kena letak dolomite. Ada dia punya panduan kan, ikut jenis tanah macam mana kita bawa kan. Jadi itu untuk halia saya rasa. Tapi apa saya buat dengan pengetahuan tu, bag yang ni kan, ya, saya ada 2 bag dulu. Satu bag tanah organik, satu bag kokopit 100%. Dua-dua saya tanam halia, dua-dua keluar hasil yang sama, berat yang sama. Macam yang ni 14 kali 14, hasil dia keluar dekat sekilo 1.5 kilo macam tu saja dia keluar selepas 5 bulan masa saya pungut hasil hari tu. Sama juga dalam polybag yang sama, saya letak macam satu saya letak kokopit, satu saya letak organiknya tanah kan. Dua-dua hasil berat dia lebih kurang sama. Lepas tu saya dah testing kali kedua. Bila saya dah pungut, saya terus letak balik rhizome yang keluar tunas dekat saya pungut hasil tu. Saya terus letak dalam tu, dia tumbuh balik. Tapi macam mana pun saya alihkan baja
baja cili sekata F1 hybrid tu saya alihkan kepada polybag dua-dua dulu tu. Dia tumbuh second round. 5 bulan selepas tu saya dapat hasil yang sama, 1.5 kg ke 1.8 kg saya dapat. Lebih kurang hasil sama. Jadi saya dah tahu tanah organik ni memang boleh diguna balik sebab dia bukan 100% tanah campuran 321 macam tanah liat, tanah kompos dengan topsoil kan. Yang tu macam tanah organik dekat shopping complex, shopping complex kan, dia macam apa orang kata, dia ada 7 jenis campuran macam sekam padi, sekam bakar, kokopit, apa lagi, tanah liat, pasir, macam-macam 7 jenis barang dia campurkan. Jadi saya rasa pasal tu dia boleh diguna balik beberapa kali, tak ada masalah. Yang kokopit ni pula, saya ni kali ke-3, kali ke-4 saya tanam dalam beg yang sama. Saya letak rhizom halia hari tu. Yang ni tanah organik. Saya hari tu nak try saja, tengok dah keluar dah. Dalam selepas 2 minggu dah keluar dah dia punya anak. Benih tu macam tunas tu kita letak dalam kan, dia dah keluar dah pokok. Yang ni pun dah keluar dah sebenarnya. Boleh nampak kan, pun dah keluar. Jadi kokopit ni kan, ini kali kelima saya rasa, ataupun kali keempat, kali keempat saya buat, saya keluarkan semua kokopit, saya keluarkan hasil, saya masukkan balik kokopit dalam polybag yang sama. Lepas tu saya letak rhizom hari tu. Dalam selepas 2 minggu dia dah keluar dia punya pokok tu yang kecil tu, anak pokok cili. Jadi kan pendapat saya, kokopit ni kan guna beberapa kali untuk halia ni memang tak ada masalah, boleh diguna balik. Dalam masa 3 minggu ni dia akan panjang 1 kaki, pasti akan panjang 1 kaki. Anda pasti tertanya kenapa saya letak bawah sini kan, tak ada dripper macam ni semua. Sebab bila fertilizer saya jalan, satu kat sini, satu dalam ni, kalau boleh perasan kan, bila dripper ni jalan, sebab saya tak pakai Netafim ke apa kan, yang boleh kontrol pengaliran air baja kan. Jadi dia masa terlebih dia menitis kat lantai. Jadi masa tu saya letak yang pot ni dekat sini. Lepas tu saya fikir, daripada letak kat sini, baik saya letak pot tu kat bawah sini. Jadi air yang menitis kat atas ni dia akan turun ke bawah. Sama juga yang ni pun menitis, kelebihan air tu dia akan turun ke bawah. Jadi sambil tu diorang dapat lah dia punya baja AB kan. Jadi kan tanah organik dengan kokopit, saya bagi baja AB ikut pokok cili. Sebab saya cuba Google untuk, ataupun saya pergi dekat pembekal Yara Terra, saya tanya untuk halia ada ke jenis baja yang tertentu. Dia kata you boleh pakai baja sayuran mana-mana. Jadi saya pun tak nak banyak eksperimen sangat, saya terus pakai cili. Malas nak tahu baja apa yang paling penting. Sebab kat ladang dia pakai macam NPK 15 untuk daun, lepas tu 16 untuk buah, macam tu kan. Jadi untuk AB saya main pantai je pakai macam ni. Memang dah 4 musim saya buat, memang okey. Ini kali ke-5, kali ke-4 ke ke-5 tak lupa pula. Tapi banyak kali saya buat dalam polybag yang sama. Saya pun ada buat video, dah upload dulu, tapi saya upload 2 video sajalah. Ini kali ke-3 saya buat video ni, just nak tunjuk memang ditumbuh balik. Sebab future plan saya memang saya nak buat tanaman halia besar-besaran. Jadi tengah testing buat dekat ladang memang dah tahu macam mana buat. Tapi kalau buat dekat polybag, kokopit ni boleh tak guna balik beberapa kali selepas pungut hasil. Bila kita pungut hasil saja, lepas tu kita letak balik semua kokopit dalam, tak payah basuh. Yang ni saya tak basuh pun tau. Bila saya dah pungut halia kan, hasil halia dalam kokopit ni, saya tak cuci kokopit tu, saya terus masukkan balik kokopit. Saya letak satu rhizom ataupun tunas kan, saya potong tu, saya letak dalam saja, jolok dalam tu, biarkan macam tu je, dia tumbuh balik. Jadi kokopit ni untuk tanaman halia ni memang boleh recycle beberapa kali kita nak. Dah 2 tahun 3 tahun pun tak kisah. Janji setahun boleh guna 2 kali. Untuk dapatkan halia muda dah cukup. Kalau nak halia tua, saya tak pernah try, tapi saya rasa boleh jugalah halia tua. Itulah salah satu perkongsian saya. Saya nak cakap pasal tanaman halia muda saya. Alright, okay. Terima kasih, bye.